Selamat sejahtera Dr. Rashidah, nama saya Tan Li Xuan, nomor metrik 281936. Saya akan menerangkan topik dalam bab 6, Parti Komunis Malaya dan Darurat, faktor-faktor perkembangan pengaruh komunis di Tanah Melayu secara terperinci dalam video ini. Sebelum ini, saya akan menerangkan secara ringkas tentang sejarah Parti Komunis Malaya. Parti Komunis Malaya ialah sebuah pertubuhan yang diasaskan di Tanah Melayu pada tahun 1930. Berbagai taktik dan dasar telah dilancarkan untuk mengembangkan pengaruhnya di Tanah Melayu pada tahun 1930 hingga 1960. Perkembangan pengaruh komunis di Tanah Melayu boleh dilihatkan dari segi 4 tahap. Pertama, PKM telah diharamkan oleh pihak kerajaan Inggeris pada tahun 1930 sebab saja PKM ditubuhkan. Disebabkan oleh maklumat PKM tidak selaras dengan dasar kerajaan Inggeris. PKM berjaya dipulihkan oleh tokoh baru dalam memimpin parti iaitu Lotek. Lotek telah menumbuhkan organisasi baru untuk memantapkan jentera parti serta menjalinkan hubungan dengan puak kiri dan radikal Melayu dari Kesatuan Melayu Muda. PKM berjaya berkembang dan mendapat sokongan apabila kemelesetan ekonomi dunia berlaku pada tahun 1930 dan telah menjejaskan pasaran buruh. Kegiatan mogok telah dianjurkan dalam kalangan para pekerja. Antara mogok yang paling besar melibatkan 600 orang di Lombong Arang Batu di Batu Arang Selangor. Niat PKM adalah untuk menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan dalam ekonomi bagi merampas pentadbiran negara ini dari British. Peristiwa lain yang menjadi faktornya ialah Perang China-Jepun yang meletus pada tahun 1937. PKM mengambil kesempatan untuk mengeksploitasikan perasaan anti-Jepun sebagai usaha menarik sokongan orang Cina di Tanah Melayu dengan menganjurkan beberapa kempen anti-Jepun. PKM telah berjaya menyebar perasaan anti-Jepun dalam kalangan orang Cina di Tanah Melayu untuk menyokong perjuangan mereka. Namun, orang Melayu tidak menerima ideologi yang disebarkan oleh komunis yang tidak mempercayai wujudnya Tuhan. Tahap kedua merujuk kepada zaman Perang Dunia Kedua. Pada tahap ini, PKM telah berkembang dan mendapat sokongan daripada British sekaligus bekerjasama dengan British dalam menentang Jepun. Tujuannya ialah British memerlukan angkatan perang yang kuat untuk menentang Jepun dan PKM adalah penentang Jepun terbesar dan terkuat pada masa itu. Seterusnya, PKM turut memerlukan pengiktirafan British bagi mengesahkan kewujudan dan perjuangan mereka. Hasil kerjasama tersebut telah membawa kepada penubuhan Malayan People's Anti-Japanese Army yang menentang Jepun secara gerila. PKM turut dibekalkan makanan, wang, senjata dan latihan ketenteraan. Serta pasukan Force 136 juga telah ditubuhkan oleh British untuk mendapat maklumat tentang Jepun daripada MPAJA. Hal ini menyebabkan pengaruh komunis di Tanah Melayu semakin berkembang. 3. Merujuk kepada tempoh selepas tamat Perang Dunia Kedua dan sebelum tentera British kembali semula ke Tanah Melayu. PKM telah berkembang apabila mengambil alih pemerintahan Tanah Melayu selama 14 hari dan melancarkan strategi kekerasan di negeri-negeri Melayu. MPAJA mula bertindak kejam dan membalas dendam terhadap penduduk tempatan yang dituduh bersahabat dengan Jepun. Setelah British kembali semula, Tanah Melayu telah diambil alih pentadbiran oleh British Administration Army. Pada bulan Disember 1945, MPAJA telah dibubarkan oleh British dan anggota-anggota MPAJA telah diarahkan untuk menyerahkan semula senjata kepada kerajaan. Walaupun arahan ini dipatuhi, terdapat lagi sebahagian besar senjata dan bekalan makanan masih disembunyi di hutan. Pembubaran MPAJA tidak bermakna PKM telah memutuskan hubungan mereka sesama sendiri. Kelompok ini masih disatukan melalui MPAJA Ex-Service Comrades Association. Tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan ahli dan pada masa yang sama untuk terus meletakkan mereka di bawah pengawasan dan pengaruh parti. Tahap keempat merujuk kepada zaman darurat. PKM kemudiannya mengubah dasar dengan tidak lagi bersikap anti-British secara melampau. Pada September 1945, PKM telah menghantar 8 cadangan dan 6 unsur berkaitan masalah politik tanah air kepada British tetapi telah ditolak. Lepas itu, PKM telah menyusup ke dalam kesatuan-kesatuan sekerja dan mendorong pekerja untuk melancarkan mogok. 3 orang peladang Eropah di Sungai Siput Perak turut dibunuh oleh komunis. Sir Edward German isytiharkan undang-undang darurat. Setelah darurat dikuatkuasakan, PKM meneruskan kegiatannya secara gerila melalui gerakan bawah tanah. PKM telah mempergiatkan pergerakan dan telah menetapkan 3 strategi perjuangannya untuk membantu mencapai tujuan mereka. Strategi pertama ialah komunis menyerang kawasan sumber ekonomi penting. Kedua, PKM bertindak mengukur dan menambah bilangan askar. Ketiga, komunis menyerang kawasan-kawasan yang lebih strategik. Kesimpulannya, komunis telah melakukan berbagai kegiatan yang menimbulkan kekacauan, ketakutan dan ketidakamanan dalam kalangan masyarakat dan negara bagi menguasai politik, ekonomi dan sosial tanah Melayu. Tetapi gagal kerana rancangan Templar dan Bridge serta kerjasama kaum telah melemahkan perjuangan komunis. Sekian, terima kasih.